Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada ustazah saya Siti Syarwani. Nama saya Nurfala binti Johari daripada kelas DPM 6A. Kumpulan kami diberi tajuk jual beli mata wang by Asaf. Okay, saya akan menerangkan tentang pengenalan by Asaf dan apa itu by Asaf dan apa itu jual beli dan akhir sekali kesimpulan dia. Sedia kita maklum yang kita boleh lihat kan pada zaman dulu-dulu kan, mana ada orang tak keluarkan lagi, benda tak ada lagi apa RM1 macam RM1, dolar, duit-duit semua tu tak ada lagi. So, waktu zaman dulu dalam Islam ni kan, mata wang yang hakiki dalam Islam diorang gunakan emas dan perak. Okey. Dia benda emas dan perak juga dikenali sebagai dinar dan dirham. Dan sedia kita tahu emas dan perak ni adalah barangan ribawi, yang mana kaedah dan syarat pertukaran dia ada syarat khas. Dia telah ditetapkan, tak boleh main sesuka hati je. Ada kena sama dalam Islam tu. Okey, yang ditetapkan ialah persamaan jenis, persamaan timbangan dan kena secara tunai. Dia kena on the spot, kena secara tunai juga. Okey, kaedah jual beli ni dinamakan sebagai kaedah jual beli mata wang atau by Asaf. Okey, kalau contoh kan, kaedah dia nak pertukaran bagi barang yang berlainan jenis seperti emas atau perak kan, antara dinar dan dirham. Kita boleh lakukan sebagai macam boleh lakukan sebagai apa, lebih kurang je, tapi ikut kepada penjual dengan pembeli tu, dia nak ke tak nak. Sebab kita tahu dia kan barang tu berbeza. Lepas tu kita pun kita boleh tahu kan yang nilaian emas ni dia ada nilaian sendiri, nilaian dia tinggi, macam tinggi mata manusia. Kita sini tengok macam kalau perempuan dia sukakan barang kemas, nak simpan banyak-banyak, gunakan barang kemas. Kalau lelaki pun ada juga yang nak barang kemas, tapi lelaki haram memakai barang kemas. Dia boleh menyimpan untuk pelaburan yang akan datang. Okey, itu sedikit apa itu pengenalan sebagai by Asaf. Okey, yang seterusnya saya akan menekankan sedikit tentang perbahasan definisi apa itu jual beli. Jual beli dalam Islam dia ada terbagi kepada dua. Yang pertama dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Okey, dari segi bahasa, jual beli berasal daripada kata al-bai yang bermaksud kita mengambil dan memberi sesuatu. Selain itu, dia juga seperti menukar harta dengan harta. Okay, dari segi istilah pula, transaksi tukar menukar yang memiliki harta atau barang yang berharga. Dia adalah untuk barang, lepas tu dia akan bertukarnya kepemilikan takabut, yang mana benda tu tidak sah, transaksi tidak sah sekiranya tidak dilakukan secara akad yang benar dan baik. Macam contoh perbuatan akad dia, macam penjual dengan pembeli cakap macam ni, saya jual ya, saya beli ya. Maksudnya dia ada akad yang sah, kedua-dua pihak tu rela hati untuk bertukar barang tu untuk jadi kepemilikan dia yang benar. Okay. Seterusnya dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah ada berfirman yang Allah telah menggalakkan jual beli dan Allah juga mengharamkan riba. Okey. Selain daripada maksud-maksud dan definisi tadi, dalam mazhab Maliki dan Hanafi juga ada mendefinisikan tentang jual beli dalam Islam. Okey, yang pertama dalam ulama Hanafi, dia mendefinisikan jual beli dalam Islam sebagai pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Jadi cara yang khusus dan cara yang dibolehkan. Okey. Manakala dalam
ulama Maliki definisikan jual beli ni ada dua, yang umum dan yang khusus. Okey. Yang umum tu maksudnya dia adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan ada kenikmatan. Dia tak ada manfaat dan tak ada kenikmatan pun. Benda tu macam biasa yang saja je barangan tu. Okey, yang kedua pula definisi yang khusus daripada ulama Maliki, dia cakap ikatan tukar menukar kepada sesuatu yang ada mempunyai manfaat, yang ada kelazatan, yang ada daya tarik. Macam penukarannya bukan emas dan bukan perak pada yang dapat di store atau di tempatnya. Dia macam barang-barangan, dan barang-barang tersebut bukan tak ada hutang, dan sifat dia mestilah barang sifat tu adalah sifat yang okey, yang seterusnya kita pergi kepada perbahasan bai asaf. Okey, bai asaf dah merujuk kepada kontrak jual beli mata wang. So kita tahu mata wang dalam syariah ni dia kata serah terima dalam sajak akad dia hendaklah dilakukan secara langsung dalam majlis akad. Dia lakukan secara langsung sebab untuk kita mematuhi kepatuhan syariah dalam urus niaga mata wang dalam institusi kewangan Islam. Okey. Pertukaran mata wang dalam Malaysia ni, kontrak jual beli dia masukkan dengan mata wang sama jenis ataupun berlainan jenis. Okey. Abdul Rahman Al-Maliki dia mendefinisikan al-saf sebagai pertukaran harta dengan harta dalam bentuk emas atau perak, sama ada pertukaran dibuat antara jenis dan kuantiti yang sama atau jenis dia yang berbeza, dengan kuantiti yang berbeza ataupun dua berbeza. Okey, dalam jumhur fuqaha pula dia mendefinisikan bai asaf sebagai akad jual beli mata wang sama ada emas ataupun perak. Okey, dalam yang ketiga, dalam Kuwait Financial House dia telah mengeluarkan fatwa bahawa zaman sekarang ni kan kita dah ada gunakan wang kertas, wang ringgit kan. Jadi kedudukan mata wang ringgit tu dia boleh guna pakai pada zaman sekarang sebab ikut zaman ke zaman kan. Jadi antara jenis mata wang yang wujud pada zaman sekarang ialah ada rial Saudi, ringgit Malaysia, dolar Amerika, rupiah Indonesia dan lain-lain lagi. Zaman dulu orang guna emas dan perak, sekarang kita guna ringgit Malaysia. Definisi dalam perbahasan bai asaf yang seterusnya mengikut fiqh contemporary Islam pula, jual beli mata wang dalam bahasa Arab dia disebut dengan istilah tijarah an-naq atau at-tijarah bi umlat, yang nama kitab-kitab fiqh yang menyebutnya sebagai al-saf, iaitu pertukaran mata wang atau lebih dikenali macam dekat kedai-kedai orang kata apa? Currency exchange. Pertukaran mata wang ni dilakukan dekat permis-permis pengurap wang yang berlesen atau bank-bank yang diiktiraf, yang mana dia menawarkan perkhidmatan tukaran mata wang asing. Macam kita orang warga asing, dia nak tukar duit dia ke ringgit Malaysia. Macam tu. Pertukaran mata wang ni dia adalah berbeza dengan transaksi pertukaran mata wang secara langsung yang on the spot tu. Yang ni dilakukan dengan sistem atas talian atau lebih dikenali sebagai forex spot, yang sudah jelas dia telah diharamkan dalam Islam. Kerana sebab apa diharamkan? Sebab dia mengandungi unsur garar dan riba. Benda dua tu, ada unsur dua tu, so tak boleh dalam Islam, diharamkan.
Jual beli mata wang atau bai asaf ni, hukum dia dalam Islam adalah mubah. Mubah tu ataupun harus, di mana para fuqaha semua dia telah cakapkan jual beli mata wang ni berdasarkan beberapa hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Ubadah bin Al-Samit, yang bermaksud jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, kedua-duanya sama. Tawar terima dalam majlis. Jika berbeza jenis jual belilah mengikut kehendak kamu dengan syarat tawar dan terima dalam majlis. Hadis ini menunjukkan Rasulullah SAW memperakukan jual beli emas dan perak serta mata wang daripada kedua-duanya dengan syarat jual beli itu mestilah mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan, kerana emas dan perak serta mata wang ada termasuk dalam bahan ribawi. Okey, dalam